Okey, untuk aplikasi WooClap ni, pertama sekali kita perlu login guna Google pun boleh. Okey. So bila kita dah login, kita akan dapat satu page ni. Okey, dia macam ni. Okey. Dekat bahagian ni kita boleh tulis tajuk kita ataupun apa-apa tajuk atau subtopik ataupun quiz yang kita nak buat lah, yang kita nak bagi pada pelajar. Okey, contoh kita tulis bab 3.3. Sekejap. Sistem pencernaan. Okey. So kita klik okey. So dekat sini kita boleh tambah presentation. Jadi kita pilih daripada sama ada di dalam PDF ataupun PowerPoint. Jadi saya pilih daripada simpanan saya. Okey. Okay, so kita akan tunggu dia loading kat sini. Okay. So dekat presentation ni pun dia ada berapa, dia sampai 50 MB sahaja. So kita tunggu dia loading kejap. Okay, kalau kita tengok dekat sini dia akan tulis presentation uploaded. Okay. So kita tunggu sampai dia dah siap kat sini. Kita akan nampak kat sini slide yang pertama nanti. Okay, so kita akan tunggu sampai dia ada tulis kat situ lah. Okay, so kita boleh start. Okay, so kita boleh semak balik kita punya PowerPoint tadi lah. Okay, so so kita exit. Okay, jadi macam mana kita nak masukkan soalan kita. Dekat sini kita ada boleh buat kita ada dua cara kalau tak silap. Sama ada kita import question, sama ada ni kita ambil daripada Excel ke daripada mana-mana soalan lah rasanya. Okay, tapi saya nak cuba daripada contoh-contoh yang dia bagi kat sini, template yang dia bagi kat sini. Ada multiple choice, poll. Multiple choice ni A, B, C, D macam tu lah. Poll macam vote tu. Find on image tu maksudnya kita letakkan gambar, kemudian pelajar akan klik dekat mana gambar tu. Contohnya untuk mencari mitokondria ataupun mencari nukleus dalam gambar sel kan. Jadi pelajar akan klik kat mana-mana struktur kat situlah. Okey, rating ni saya tak pasti, tapi yang ini mungkin kita kena rating untuk tentukan yang mana yang nombor 1, nombor 2 dan 3 lah. Okey. Seterusnya word cloud ni jawapan akan tertera bagi yang banyak menjawab. Contoh jawapan dia perut. Jadi perkataan perut tu akan, kalau makin ramai pelajar yang jawab perut, perkataan tu akan berada di paling atas sekali lah. Okay, find a number saya tak pasti. Matching ni mungkin matching sesuaikan, padankan. Prioritizing ni saya pun tak pernah try lagi. Sorting ni kita susun ikut urutan. Brainstorming ni contoh macam kita nak pelajar bagi contohlah macam contoh apa contoh tumbuhan berbunga monocotyledon dan dicotyledon. Okey, kita akan buat dua grup. Satu monocotyledon, satu lagi dicotyledon. Jadi kita minta pelajar senaraikan. Okey, apa contoh tumbuhan monocotyledon, apa contoh tumbuhan dicotyledon ataupun ciri-ciri monocotyledon dan ciri-ciri dicotyledon. Okey.
Yang ini saya tak pernah try lagi. Okey. ACT judgement ni mungkin kita boleh buat pilihan. Sama ada macam setuju ke tak setuju. Yang ni kita boleh masukkan audio atau video. Okey, jadi kita tengok, kita contoh lah. Okey, jadi bila kita nak masukkan soalan, kita, okey, contoh kita kena buat soalan dulu. Selepas kita dah uploadkan kita punya PowerPoint, kita kena masukkan soalan. Okey, contoh saya ambil multiple choice. Saya pilih daripada soalan sistem pencernaan. Okey. Katalah yang soalan yang pertama. Okey, Okey, kemudian kita kena pilihlah jawapan mana yang betul. Okey. Kemudian kita save. Okey. Contoh yang kedua, kita nak buat poll. Okey, untuk poll ni kita boleh ambil satu pernyataan. Okey, macam ni. Kemudian kita tulislah ya atau tidak. Pernyataan tu betul ataupun tidak. Okey. Jadi kita savekan. Okey, contoh lain. Kita boleh guna find on image. Jadi kita kena savekan image dulu lah. Kita kena cari image, kita kena upload dan kita kena cari soalan dia. Okey, jadi kita akan upload gambar. Okey. Okey, jadi kita tunggu dia keluar gambar. Kemudian kita tambah, kita kecilkan sikit supaya kita boleh nampak keseluruhan gambar tu. Okey. Kecil sangat. Okey, jadi kita kena tambah kat mana kawasan yang betul tu. Kawasan yang betul tu contohnya dekat perut. Okey, kita tandakan dekat sini. Okey, kita boleh kecil dan besarkan saiz dia. Okey, selain dekat perut, kat mana lagi kita boleh jumpa? Saya akan tukar sebab kalau protis dia jadi banyak tempat kan. Jadi saya guna satu je lah. Okey. Okey, kita letakkan zon jawapan tu dekat kawasan dia dan kita akan save dia lah. Okey, kemudian kita boleh cuba Open Cloud. Okey, Open Cloud ni kita boleh tanya juga soalan. Okey, untuk word cloud ni, bila kita buat soalan, contoh proses penyerapan semula berlaku di mana? Okey, pelajar akan bagi bermacam-macam jenis jawapan lah. Mungkin dekat perut ke, dekat usus besar ke, dekat rektum ke. Okey, jadi dekat setting ni kita boleh dekat tepi sebelah kanan ni kita boleh tukar kepada kalau multiple answer. Adakah pelajar tu boleh jawab banyak soalan? Okey, adakah dia boleh hantar gambar ataupun adakah kita nak set masa untuk setiap soalan. Jadi dekat bahagian sebelah kanan ni, kita boleh setting untuk setiap soalan tu Okey, untuk soalan brainstorming ni kita boleh nyatakan fungsi. Soalan dia macam menyatakan fungsi ke ataupun bagikan idea untuk bidang-bidang yang berikut ke. Kita kena guna untuk brainstorming ni kita kena guna kategori. Okey, jadi kalau untuk fungsi enzim ni kita boleh letak amylase, kemudian maltase, protease, apa lagi enzim. Okey, katalah 3 je. Okey, kemudian kita kena savekan. Okey. Katalah kita nak guna fill in the blanks pun boleh. Contoh Okey, ataupun kita boleh masukkan video. Kemudian kita, dia sama ada kita masukkan URL ataupun kita masukkan video yang dah ada dalam simpanan kita. Kemudian
kita boleh cerita sikit lah apa yang berlaku pada video tu. Ataupun kita describe sikit apa dia, kita describe sikit video tu tentang apa, okay? Okay, bila kita dah habis buat soalan, kita boleh masukkan soalan tu ke dalam kita punya PowerPoint. Okay, contoh kita masukkan soalan. Okay, dekat sini kita boleh lihat kita punya PowerPoint dan kita boleh masukkan kat mana yang sesuai. Okay? Okay, contohlah yang ini kita dah masukkan dalam 15. Ada 17 slide. Jadi kita masukkan mana-mana soalan tu kepada slide yang sesuai lah. Okey, contoh yang ini. Okey, bila kita dah masukkan soalan tu, kita boleh tengok slide kita tu akan diisi dengan soalan. Contohnya lepas slide yang ketiga ni kita akan masukkan soalan. Jadi pelajar akan jawab soalan tu dan kita boleh tengok pada laptop kita ni. Kalau kita gunakan Google Meet, kita boleh tengok okey berapa kita boleh. Okey, kalau kita jadikan WooClap ni dalam di dalam Google Meet kita, dalam pengajaran PDPR kita dalam Google Meet, jadi pelajar boleh nampak dia berapa, kita dan pelajar akan boleh nampak berapa orang yang jawab soalan dengan betul. Okey. Contoh, okey, kemudian kita tengok slide seterusnya. Okey, kita bagi penerangan, kemudian kita masukkan okey, yang ini. Okey, yang ini. Untuk soalan yang ini kita gunakan show enlarge. Jadi pelajar boleh klik dekat mana-mana gambar yang ada pada skrin kita. Okey, kemudian kita boleh terus lagi kepada nota. Dan seterusnya kita akan dapat bagi soalan dalam bentuk yang ini poll. Dalam bentuk poll, ya atau tidak. Okey. Kemudian soalan seterusnya yang ini kita gunakan apa cloud tadi? Open cloud. Jadi pelajar akan nampak jawapan-jawapan yang ada dekat skrin ni nanti. Okey? Okey, seterusnya untuk yang ini, bila pelajar isi, kita akan nampak jawapan pelajar dekat amylase, apa fungsi dia, maltase, apa protease, apa. Okey? Okey, bila kita dah masukkan semua soalan, kita boleh save dan kita boleh bagi link ni kepada pelajar untuk jawab soalan tu. Okey, pada handphone pelajar tu dia tak akan nampak slide kita, dia hanya boleh jawab soalan kita saja. Sebab tu bila kita Okey, jadi bila kita copy link dekat sini, pelajar akan buka pada link, dia akan keluar macam ni. Okey, ini bagi paparan pelajar. Dia tak boleh nampak kita punya dia tak boleh nampak kita punya nota tadi. Tapi kalau kita, jadi pelajar tu kena buka dua tab, iaitu tab yang pertama tu tab Google Meet kita, tab yang kedua tu tab yang kita dah bagi URL bagi WooClip tu. Okey, barulah dia boleh nampak apa yang kita terangkan dekat dia. Baru dia boleh nampak yang ni. Jadi bila nak jawab soalan tu, cikgu kena arahkan dia, kata okey, pergi dekat URL tadi, okey, jawab soalan dia. Okey, contoh jawab soalan yang kita dah bagi. Okey, ini paparan pelajar. Bila cikgu punya paparan yang ini. Okey, ini paparan cikgu. Okey, jadi ini adalah paparan pelajar. Jadi pelajar akan jawablah. Contoh pencernaan kimia, pelajar akan submit. Okey. Jadi bila dia jawab, dia akan buka pula pada Google Meet, paparan Google Meet. Jadi pada paparan Google Meet cikgu ni, cikgu boleh nampak keputusan dekat sini. Siapa yang jawab? Okey, berapa orang dan berapa orang? Okey. Okey, jadi untuk report, siapa yang betul, siapa yang salah tu kita boleh tengok dekat bahagian kanan ada report. Okey.